Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pengertian sifat wujud. Jadi yang minggu lepas tak habis lagi lah, yang berkaitan dengan sifat wujud tu. Pengertian sifat wujud, jumpa tak? Pengertian sifat wujud. Dan wujud itu, dan tu sambungan daripada dulu lah. Dan wujud itu sifat yang subutiyah. Sifat subutiyah ni sifat yang sabit, yang ada, yang tetap bagi Allah, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Iaitu zat dengan wujud, benda yang sama. Ainul mawjud. Nah, wujud tu ainul mawjud. Tidak boleh dikatakan zat kecuali selepas ada sifat wujud pada zat. Tiada ia wujud. Tiada ia wujud makna yang lebih atas zat. Bukan wujud tu sifat yang lebih atas zat, dan bukan yang lain daripada zat. Kalau kata sifat lebih atas zat, dia panggil tambahan, perkara tambahan. Tetapi di sini wujud dia kata bukan perkara yang lebih atas zat. Maksudnya wujud dengan zat tu benda yang sama, ainul mawjud. Wujud kita dengan zat kita benda yang sama, benda yang sekali. Ada zat kita, ada tubuh badan kita, adalah wujud kita. Kalau tak ada zat kita, kita pun tak ada. Jadi wujud dengan zat ni benda yang sama, yang tak boleh dipisahkan. Adapun sifat lain boleh dipisah daripada zat. Zaid pandai. Jadi pandai tu boleh cabut daripada pada zat Zaid. Buang pandai itu, maka zat zat Zaid tetap ada. Tetap ada. Hak pandai tu boleh buang. Zaid jadi bodoh. Jadi dia boleh buang. Zat Zaid, tubuh badan Zaid tetap ada. Sifat lain pada wujud dia boleh cabut, buang. Sifat wujud dengan zat dia tak boleh cabut. Kalau buang wujud, zat tak ada lah. Ada wujud, ada zat, benda yang sama, ainul mawjud. Sebab tu pengarang ni kata tiada ia wujud makna yang lebih atas zat. Bukan lebih. Kalau lebih ni maksud benda tambahan, benda sampingan. Maksudnya benda yang sama. Wujud dengan zat tu perkara yang sama. Dan memadalah akan mukallaf bahawa mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu mawjud. Cukup bagi kita orang Islam mengetahui Allah itu mawjud. Allah itu ada.
yang berkaitan dengan wujud tu ainul maujud, ataupun wujud tu ainul maujud, ataupun perkara yang makna yang tidak lebih atas zat dan bukan yang lain, hak tu kita tak wajib tahu. Tak wajib tahu dan tak berdosa kalau tak tahu pun. Yang penting bagi kita tahu Allah Ta'ala itu ada, maujud. Hak tu yang wajib. Sebagai wujud, zat Allah sebagai wujud yang tiada tasawur, tak boleh digambarkan, tidak boleh digambarkan pada akal kita, ternafinya wujud. Jadi akal kita tak boleh menolak adanya Allah Ta'ala, adanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala kulli hal, kita kena i'tiqad Allah itu maujud. Sebab tu dalam kitab ni dia kata wujud tu dia terbagi ada dua, wujud zati dan wujud bukan zati. Kau minggu lepas habaq dah ke? Tak ni. Tak ni. Jadi kita kena tahu wujud tu dibagi pada dua, wujud zati, wujud yang bukan zati. Wujud zati ni apa dia? Wujud zat Allah. Zat Allah tu wujud. Iaitu wujudnya Allah Ta'ala yang Maha Esa. Esa tu tunggal lah. Kalau sebut tunggal ni, benda yang tak boleh dibahagi-bahagi, dijuzuk-juzukkan, itu masuk Esa. Esa ni maksud Esa pada zat, sifat dan af'al Allah. Adanya Allah Ta'ala bagi zatnya tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Jadi adanya zat Allah tidak dikerana dengan suatu kerana. Jadi zat Allah yang qadim lagi azali. Dan maksudnya juga tidak ada orang Allah Ta'ala la yahtaju ila mahal. Allah tidak berhajat kepada zat. Sebab Allah itu zat. Wala ila mukhassis, dan tidak berhajat kepada yang menciptakan dia, menciptakan Allah. Zat Allah tidak berhajat kepada zat, sebab zat Allah tu zat. Kalau zat berhajat kepada zat, maka dia bukan zat, dia jadi sifat. Tu maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Maksudnya zat Allah tidak berhajat kepada zat, sebab dia zat. Yang berhajat kepada zat ni sifat. Dan tidak berhajat kepada orang yang menciptakan Allah. Itu maksud tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Adanya zat Allah pada azali, qadim lagi azali. Dan adanya wajib bagi zatnya zat Allah pada azali, tidak didahului oleh tiada dan tidak diikuti oleh tiada. Tu ayat jawi tu. Yang kedua wujud yang kita tak ada. Yang kedua wujud yang bukan zati, iaitu wujud yang bukan zati ni wujud kita semualah, wujud makhluk. Diperbuat oleh Allah. Wujud kita ni dikerana dengan suatu kerana. Wujud kita ni dikerana dengan suatu kerana, sebab kita ni dilahirkan oleh ibu kita. Itu maksud dikerana dengan satu kerana. Jadi habis biar berkaitan dengan wujud tadi ni. Kemudian adakah wajib atas mukallaf mengetahui wujud itu ainun zat atau lainnya, atau bukan ainun zat? Adakah wajib atas kita semua mukallaf ni
Mengetahui wujudnya Allah tu, wujud tu ain zat ke ataupun bukan ain zat. Di bawah dia kata dan tiada wajib, tak wajib. Sebab benda ni benda yang payah, benda yang rumit, benda yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Biarlah ulama yang berkhilaf. Kita orang awam, kita kena i'tiqad Allah itu ada. Habis. Kan? Kalau kita bajak lagi dia jadi dari dalam, jadi payah, rumit. Dan tiada wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawa wujudnya Allah itu aini zat atau yang lain daripada zat. Habis, tak wajib. Tak wajib, tak payah terang. Kerana demikian itu setengah daripada rawamid ilmul kalam. Apa dia? Beberapa masalah yang dalam, yang tersembunyi pada ilmu usuluddin. Intaha muallif. Bawah syarah tu dia ada khilaf ulama antara Imam Asy'ari dengan Mansur Maturidiyah. Itu kita terang dah pada minggu lepas. Kemudian mustahil lawannya Adam. Adam ni tiada, dan mustahil lawannya iaitu Adam, artinya tiada zat Allah itu mustahil. Dalil kewujudan Allah dan dalil atas wujudnya Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Dalil atasnya adanya Allah adalah makhluk ini. Di bawah tu dia kata dalil atas kewujudan Allah adanya dalil naqli dan dalil aqli. Jadi dalil adanya Allah ada dua dalil. Yang pertama dalil aqli, dalil naqli, dalil Quran. Dalil aqli, dalil akal kita sendirilah. Kita tengok alam, bumi, langit, maka itu dalil aqli, akal. Dalil naqli apa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh tengok dalam surah Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, iaitu Allah yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluk ini. Dan ada lagi dalil naqli dalam Quran. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim nakafirun. Ar-Rum ayat 8. Maksudnya, patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian itu sahaja dan tidak memikirkan di dalam hati mereka supaya dapat mereka mengetahui bahawa Allah Ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu, melainkan dengan ada gunanya yang sebenar dan dengan ada masanya perhinggaan yang tertentu. Jadi Allah Ta'ala cipta langit dan bumi ini suruh kita berfikir. Banyak fikir. Kita nak fikir tentang zat Allah tak boleh. La tafakkaru, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Tak boleh. Yang kita kena fikir tafakkaru fil khalqillah. Kita fikir tentang kejadian Allah, ciptaan Allah, langit bumi ni. Zat Allah tak boleh kita fikir, tak sampai. Fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Akal kita tak boleh sampai untuk nak fikir zat Allah. Allah tak benarkan untuk kita fikir zat Allah.
Yang Allah Ta'ala benar kepada kita, memberi izin kepada kita, kita fikir ciptaan Allah langit bumi ni. Sebab itulah kita kena banyak merantau, bermusafir. Kita banyak mengasingkan diri, beruzlah. Orang sufi dulu, orang tasawuf, mereka banyak beruzlah, mengasingkan diri. Mengasingkan diri untuk nak sampai kepada tahap maqam dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengasingkan diri ni bukan maksud merajuk. Lagi orang pun kata merajuk, laki aku ni di mana ni tak balik-balik ni, 2-3 hari tak balik kan. Tapi kalau lama-lama tak balik tu kena tengoklah, terpelik sikit. Lama-lama balik. Kalau sat-sat tak apa lah kan, sehari 2 tu ada lah. Kita uzlah kat masjid mana, kat surau lama-lama mana kan, balik. Kalau lama-lama tu bahaya. Tapi tak apa, hak lama-lama, hak muda-muda tu bahaya. Hak 5-60 tak apa dah. Dia tak mahal lah. Bayar juga. Bayar juga. Bayar kena balik. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh kita banyak kita beruzlah diri, mengasihkan diri untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita carilah di tempat-tempat surau lama-lama ke, kita bermunajat situ, kita uzlah, asihkan diri tempat-tempat yang sunyi lah kan. Orang tasawuf banyak uzlah lah. Jadi Imam Ghazali sendiri pun dia banyak beruzlah, dia bermusafir. Imam Ghazali sebelum ini dia seorang terkenal, orang yang bijak pandai dalam bidang fiqh, orang yang alim dalam bidang fiqh. Tapi lama kelamaan dia memikir bidang fiqh ni terlampau banyak berlakunya pertengkaran, berbalah. Kan fiqh ni dia banyak pendapat, banyak furuk, boleh menyebabkan timbulnya kerah hati, timbulnya suka nak berbalah. Maka Imam Ghazali dia musafir. Dia musafir perjalanan yang jauh. Musafir ni maknanya dia tinggal negeri dia. Dia musafir, dalam musafir itulah dia nak mendapat ilham yang baru, ilmu yang baru. Dalam musafir itulah Imam Ghazali dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin dalam ilmu tasawuf. Rupanya dia kata ilmu tasawuf ni ilmu yang mulia di sisi Allah SWT. Ini dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudnya dalil atas wujudnya Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Makhluk ni benda yang selain daripada Allah, semua makhluk lah, maksud malaikat, jin kan, benda-benda yang jamat, yang kerah, yang beku, semua makhluk. Kerana ia mungkin, makhluk ni dia termasuk dalam mungkin. Mungkin ni maksudnya daripada tak ada kepada ada kepada tak ada, itu mungkin. Dulu kita tak ada, lah kita ada. Lepas kita ada, kita tak ada balik. Itu dinamakan mungkin. Orang katanya apa maksud mungkin? Mungkin ni daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Dulu kita tak ada, Allah Ta'ala adakan kita. Sekarang ada, satu hari Allah Ta'ala akan meniadakan kita balik dengan mematikan kita. Itu maksud mungkin. Artinya patut ada dan patut tiada ada. Patut ada dan patut tak ada kita ni.
Itu dikatakan makhluk, dikatakan mungkin. Dan tiap-tiap daripada mungkin itu tak dapat tiada bahawa ada baginya, bagi mungkin itu yang mengadakan dia, iaitu mengadakan dia itu maksudnya Allah Ta'ala lah. Dulu kita tak ada, lah kita ada. Daripada tak ada kepada ada, itu mungkin. Apabila mungkin, dan setiap mungkin itu dia mesti ada orang yang mengadakan dia. Mustahil ada daripada tak ada kepada ada, tapi tak ada orang yang menciptakan dia. Mustahil. Mesti ada orang yang mengadakan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kerana ia baharu, kerana ia mungkin itu baharu. Apa maksud baharu? Artinya ada kemudian daripada tak ada. Ada kemudian daripada tak ada. Maksud sebelum ni tak ada, lah ada. Itu baharu. Samalah ayat di bawah dengan atas tu, samalah. Dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada bahawa ada baginya, bagi yang baharu itu yang membaharukan dia. Jadi yang baru ni, yang makhluk yang baru ni, tak dapat tidak ada yang membaharukan dia, menciptakan dia, itu Allah. Artinya yang mengadakan dia, mengadakan perkara yang baharu. Jadi dia duk main ayat kat tu jugalah. Kemudian jika datang soal atau i'tirad tu bangkangan. Nak i'tirad tu orang bangkang lah, i'tiradan bangkang. Maka hendaklah engkau jawab daripada atas jalan yang dituntut, yang dituntuti, yang dituntut itu. Apa dia yang dituntut tu? Yang tadilah, yang tadi, iaitu yang baharu tadi ni. Kalau yang baru daripada tak ada kepada ada, mesti ada yang mengadakan dia, iaitu Allah. Dan yang baharu itu mesti ada yang mengadakan dia pula, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun keadaan yang mengadakan itu namanya Allah. Jadi orang yang mengadakan perkara yang baharu itu daripada tiada kepada ada kepada tiada, iaitu namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan lain-lainnya. Maka iaitu diketahui daripada khabar Rusul alaihimus salatu wassalam. Dan apabila sabitlah adanya Allah, mustahillah atas Allah itu adam, tiada. Habis nah. Itu habis. Yang kedua, sifat yang kedua qidam. Cuba tengok sifat yang kedua, qidam. Apa maksud qidam? Qidam ni maksud sedia. Sedia zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud qidam. Maksud sedia ni, apa maksud sedia? Maksud sedia ni tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Sedia. Tak ada permulaan bagi adanya, yakni adanya Allah. Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Dan sifatnya itu tak ada mula, yang menafikan ada permulaan wujudnya Allah.
Kerana Allah mengadakan sesuatu, dikehendaki dengan sedia itu sedia yang zati, tiada mendahulukan Allah itu oleh Adam. Allah tidak didahului oleh Adam, oleh tiada. Allah tidak didahului oleh Adam, oleh tiada. Dia berbeza dengan kita. Kita kesalahan ada kita ini kerana ada kita ni ada mula. Ada kita ni ada mula. Daripada setitik air mani ataupun daripada segenggam tanah, kalau nisbah kepada Adam, Nabi Adam alaihi wassalam. Itu. Yang kedua, qidam artinya sedia, dan dikehendaki dengan dia, dengan qidam ni sedia yang zati. Kita urai tadi lah, sedia yang zati. Zati ni sedia zat Allah, tertentu bagi Allah saja. Artinya sedia zat Allah Ta'ala ni, sedia zati ni, qadim zati, maksud sedia zat Allah Ta'ala ni artinya tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud qidam zati. Dan maknanya ketiadaan permulaan. Maksudnya tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Artinya tiada mendahului adanya Allah oleh Adam. Allah tidak didahului oleh tiada. Maksudnya ada pada azali. Kita didahului oleh apa? Tiada. Asal kita tak ada, dia baru ada. Tetapi Allah tiada mendahulukan adanya Allah oleh Adam, oleh tiada. Adam tu tiada lah. Maksudnya Adam tu tiada. Itu dia panggil qadim zati. Sedia zat Allah. Zat Allah tidak didahului oleh Adam, oleh tiada. Kita didahului oleh tiada. Dulu tak ada, lah ada. Lepas tu tak ada balik. Betul. Di sini disebut pembahagian qadim. Pertama tadi kita tahu dah qadim zati, iaitu qadim sedia zat Allah. Yang kedua qadim zamani, sedia panjang masa. Yang ni makhluk lah. Yang Allah tu qadim zati tu. Yang makhluk ni qadim zamani. Kita tahu bila sikit. Sedia panjang masa, dikaitkan dengan tahun. Itu maksud qadim zamani. Yang tiga qadim idhafi, sedia sandaran. Apa maksudnya? Bapa nisbah bagi anak. Maksudnya kita anak mai daripada bapa kita. Itu dia panggil qadim idhafi, kekal yang bersandaran. Sedia zat Allah Ta'ala dan mustahil ia baharu. Apabila kita tahu kata Allah Ta'ala itu sedia pada zat, tidak didahului oleh tiada, maka mustahillah ia Allah baharu. Wajib ia Allah sedia. Yakni Allah Ta'ala itu tidak ada awal bagi adanya. Banyak kitab dia terang nak dipaham tu. dan sabit pada azali.
Maksudnya zat Allah tu sabit pada azali, tidak didahului oleh tiada. Habis. Nak abang pun tak tahu. Apabila disebut Allah bersifat dengan qidam, kita apabila disebut Allah tu bersifat dengan qidam, qidam tu sedia, maka jadilah Allah, zat Allah tu qadim. Qadim azali maksudnya samalah, tidak didahului oleh tiada. Perkataan qadim dan azali sama saja, makna dia sama saja. Kita tengok di sini dalil akli tentang qidam. Dalil akli qidam zat Allah ialah jika Allah tidak bersifat dengan qidam. Ni dalil akli ni. Jika Allah tidak bersifat dengan qidam, tidak bersifat dengan sedia, tentu sekali ia Allah baharu. Dan kalau ia Allah baharu, tentu berhajat kepada Tuhan yang kedua yang menjadikan Allah. Faham? Ni dalil akli ni. Dan kalau yang kedua pula baharu, tentu berkehendak kepada Tuhan yang ketiga yang menjadikannya. Kalau yang demikian keadaan satu Tuhan selepas satu Tuhan, maka nescaya lazimlah dia akan jadi daur. Daur tu maksudnya berputar-putar, berpusing-pusing. Ni dalil akli ni. Jika Allah tidak bersifat dengan qidam, tidak bersifat dengan sedia, tentu sekali dia baharu. Apabila baharu, kita fikir kalau baharu mesti berhajat kepada Tuhan yang menjadikannya. Tuhan yang kedua yang menjadikannya. Dan kalau yang kedua pula baharu, Tuhan yang kedua baharu, berhajat kepada Tuhan yang ketiga pula, pusing balik. Itu dia panggil daur, berputar-putar ataupun berpusing-pusing. Tak habis, dia takkan selesai. Semua baru berlaku. Jadi mustahil. Atau lazimlah tasasul. Tasasul ni berhubung-hubung atau bersambung-sambung, tidak berkeputusan. Tak habis. Kita tengok contoh sini. Jalan mustahil daur. Jalan mustahilnya berputar-putar, dan jalan mustahilnya tasasul, bersambung-sambung, tak berkesudahan. Jika sifat qidam, jika Allah tidak bersifat dengan qidam, maka jadilah ia baharu. Apabila dia baharu, berhajat kepada Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua baharu, berhajat Tuhan yang ketiga. Yang tiga baharu, tak kesudah. Tu. Jalan mustahil daur. Jalan mustahilnya berputar-putar, berpusing-pusing. Tengok pengarang ni kata, daur artinya berputar atau berpusing-pusing, iaitu terhenti ada tiap-tiap daripada dua sesuatu atas yang lain. Macam mana? Contoh dia, Ahmad jadikan Ali. Ahmad jadi Ali, dan Ali jadi Ahmad. Nampak? Ahmad jadi Ali, lepas tu Ali jadi Ahmad balik. Tu dia panggil berputar-putar. Itu mustahil pada hak Allah. Jadi masa yang sama, Ahmad terdahulu dan Ahmad yang kemudian. Dalam masa yang sama, Ahmad tu muda dan Ahmad tu tua. Ahmad jadi Ali, Ali jadi Ahmad.
Itu mustahil. Maka yang demikian jadilah Ahmad dan Ali itu terdahulu daripada dirinya dan kemudian daripada dirinya, yakni berhimpun pada suatu itu dua perkara yang berlawanan, iaitu tua dan muda. Tua dan muda. Apa nama, Ahmad tu muda dan Ahmad tu tua. Satu ketika dia muda, satu ketika dia tua balik. Itu mustahil. Yang demikian itu mustahil tidak boleh diterima oleh akal yang waras. Jalan mustahil tasasul. Tasasul ni contoh dia apa dia? Ahmad menjadikan Ali, dan Ali menjadikan Khalid, dan Khalid menjadikan Bakar, dan Bakar menjadikan Daud, sampai habis tidak berkesudahan. Ini pun mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Bahagian qadim. Jumlah bahagian qadim. Dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia yang zamani. Yang kita terang tadi lah, sedia yang dikatakan sedia zamani. Sedia zamani. Sedia zamani iaitu panjang masa. Masa dia panjang serta terdahulu oleh Adam, oleh tiada. Qadim zamani ni dalam kitab ni dia kata sekurang-kurangnya setahun. Tu dia panggil qadim zamani. Dalam kitab ni sebut qadim ada 4 bahagian. Yang pertama qadim sifati, iaitu tidak ada permulaan sifat Allah. Sifat Allah itu tidak ada permulaan. Sifat Allah ni semua sifat Allah lah, sifat 20. Sifat Allah tidak ada permulaan. Itu dia panggil qadim sifati. Sifat Allah tidak ada permulaan. Yang kedua qadim zati, iaitu tidak ada permulaan zat Allah. Zat Allah tidak ada permulaan. Yang ketiga qadim idhafi, terdahulu sesuatu atas sesuatu, seperti terdahulu bapa atas anak. Masuk kita ni, kita didahului oleh bapa kita. Kita didahului oleh bapa kita. Itu dia panggil qadim idhafi, terdahulunya sesuatu di atas sesuatu. Kita didahului oleh bapa kita. Bapa kita oleh takwan dia. Itu. Kemudian qadim zamani, lalu masa yang setahun. Maka qadim hakiki, iaitu qadim hakiki ni apa dia? Qadim sifati dan qadim zati. Tiada harus dikatakan kecuali daripada Allah, kecuali pada Allah. Maksudnya qadim sifati, sifat-sifat Allah semua qadim, dan zat Allah qadim. Jadi zat Allah dan sifat Allah yang qadim tidak harus dikatakan malaikat kepada Allah Ta'ala saja. Kat makhluk tak boleh. Tak boleh. Iaitu panjang masa serta terdahulu oleh Adam, oleh tiada. Maka tiada dikehendaki di sini. Maka tiada dikehendaki di sini. Kau ada lagi. Cari ke belakang. Dia ada titik tu, maksudnya qadim zamani ni tiada dikehendaki di sini. Yang dikehendaki di sini qadim zati dan qadim sifati. Dua benda tu. Mustahil lawannya hudus baharu, dan mustahil lawannya iaitu hudus, iaitu baharu. Dalil sedianya Allah,
dalil sedianya Allah, qidamnya Allah. Dan dalil qidamnya Allah itu bahwasanya jika ada ia Allah baharu, nescaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Tadilah kita sebut dari akli tadi ni. Dan iaitu mustahil. Nabi kata apa? Kanallahu adalah Allah. Walam yakun syai'un qablahu, dan tiada ada sesuatu sebelumnya sebelum Allah. Wa kana arsyu 'alal ma', dan adalah arash itu di atas air. Kemudian menjadilah ia Allah akan langit dan bumi. Arash di atas air, kemudian Allah mencipta langit dan bumi. Dan iaitu mustahil kerana daurun, iaitu berkeliling. Kita sebut tadi lah, Ahmad jadi Ali, Ali jadi Ahmad. Satu ketika Ahmad tu muda, satu ketika dia tua, pusing balik. Itu mustahil dia panggil. Atau tasasul, berhubung yang tiada berkesudahan. Ahmad jadi Ali, Ali jadi Bakar, Bakar jadi Zaid. Tak sudah pun mustahil. Dan kedua-duanya iaitu daud dan tasasul ini mustahil. Dan apabila sabit qidamnya, qidam Allah Ta'ala, mustahil atasnya atas Allah itu baharu. Itu. Sudah boleh lah. Tu. So semua faham dah noh. Zat tu. Kalau nisbah kepada kita, zat tu, kalau nisbah kepada kita, zat tu benda yang kita nampak, benda yang boleh dibagi-bagi. Kalau kita ni dia panggil jisim. Kalau makhluk ni dia panggil jisim. Jirim ataupun jisim, maksudnya benda yang boleh dibagi-bagi. Allah, kalau Allah dia panggil zat dan sifat. Kalau makhluk dia panggil jirim dan arab. Jirim tu makna lebih kurang macam zat lah. Tapi kita nak gambar zat Allah macam mana, tak boleh. Jirim tu seolah dia macam zat. Arab tu dia panggil sifat. Dia ada dua istilah. Kalau nisbah kepada Allah, dia panggil zat dan sifat. Dekat makhluk tak panggil zat sifat, tak boleh. Itu istilah ilmu tauhid. Zat dan sifat ni nisbah pada hak Allah. Kalau makhluk ni istilah dia jirim. Jirim tu dia menepati zat lah. Arad menepati sifat. Jadi arad ni mesti berhajat kepada jirim. Sebab itulah kita kata Allah itu bukan jirim dan bukan arad. Maksudnya bukan jirim seperti manusia dan bukan arad seperti manusia. Jadi kita nak tahu zat Allah macam mana tu, tak boleh tahu. Laisa kamitslihi syai', tak boleh cerita macam mana. Kalau cerita bukan ya. Kan? Sebab tu dia kata laisa kamitslihi syai'. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Macam tu. Ada juga kitab yang buat ibarat macam tu. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Zat makhluk dia bersusun.
berbilang, berkapuh, ada darah, ada daging, ada tulang. Zat Allah wallahu alam. Nak cerita juga dia sesat lah. Tak ada orang yang cerita zat Allah macam mana, kecuali dia sesat lah. Nah, kalau dia boleh cerita zat Allah tu, memang dia sesat lah. Dia kata zat Allah serupa, tak boleh. Lepas tu orang kafir Quraisy mai kat Nabi, dia pun tanya Nabi ni, sif lana rabbak allati ta'bud. Sifat kepada kami Tuhan yang kamu sembah. Dia pun tanya kat Nabi, tolong sifat dekat kami Tuhan yang kamu sembah. Maksudnya zat Allah tu macam mana? Sifat macam mana? Ahya fiddah, ahya zahab fiddah, adakah daripada emas atau perak? Adakah zat Allah tu emas ke, perak ke, belian ke? Macam tu dulu kan, suruh cerita zat Allah. Nabi dia diam sat. Maka wahyu turun. Apa dia? Qul, kata oleh Muhammad, wallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat kita meminta segala hajat. Lam yalid, tak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan oleh orang. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada sekutunya bagi Allah. Habis. Kan? Jadi zat Allah tak boleh yang cerita macam mana. Laisa kamitsli syai', tak sama dengan makhluk. Kalau boleh cerita, dia bukan zat. Bukan dia. Kalau boleh cerita, jadi baharu. Sebab tu letak zat Allah tak boleh sampai, tak dibenarkan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu kepada makhluk kecuali sedikit saja. Tak banyak pun, sikit je. Tak boleh kaji. Yang tak tahu tu tinggal buat. Jangan duk fikir. Macam mana zat Allah dalam kitab kata al-ajzu an darkil idrakun, lemah untuk mendapatkan zat Allah. Nak faham macam mana zat Allah lemah, al-ajzu an darkil idrak, lemah untuk mendapatkan hakikat zat Allah. Idrakun, dikira dapat dah, dikira orang tu kenal dah Allah. Kira dia boleh cerita. Orang tanya dia, zat Allah macam mana? Dia pun cerita. Zat Allah tak sama dengan makhluk. Zat makhluk ni sekian-sekian, berdaging, berkapu, berbilang. Zat Allah bukan macam ni. Hak tu dia kenal Allah. Orang macam tu dia boleh cerita, dia kenal Allah dah. Dia tahu dah zat Allah tak sama dengan makhluk. Kalau dia boleh cerita, zat Allah macam ni. Hak tu orang jahil. Hak tu orang sesat. Mana boleh cerita? Dia cerita zat Allah macam-macam ni, kan? Macam kita, macam masa kita kecil-kecil dululah, tengok bulan terang, ni apa dia ni, demai satu gambaran macam-macam kan. Sebab tu kalau disebut kita Aqidatul Najin, kalau ada benda was-was, dia was-was ni dia akan mai. Iblis mai, dia bisik-bisik dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam jiwa kita. Dia kata Allah Ta'ala ni rupa macam ni, setiap rupa macam ni. Ada macam tu tak? Dia akan damai. Maka ulama kata kita kena sebut amantu billah, aku beriman kepada Allah, cukup. Jangan duk layan. Kalau duk layan dia, lama-lama duk terikut dia. Kalau dia main was-was macam tu, kita kata amantu billah, dia lari, dia hilang, dia buang habis. Kita duk layan, duk ikut dia, dia sesat. Sifat Allah ni lagu mana? Lepas tu orang kata kalau ada lagu bukan je. Bukan betul. Betul. Kalau ada lagu dia kata tu kita. Itulah. Kalau tak ada lagu, betul. Tu dia bulu dia orang macam tulah. Itulah. Tak boleh nak sifat macam mana? Sifat Allah, zat Allah tak boleh tahu. Kalau boleh sifat, kan dia. Wallahu alam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bihi walhamdulillahirabbil alamin.